بك ملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud, maka ingatlah kamu kepadaku, nescaya akan ku ingat kepadamu. Zikrullah yang dimaksudkan di sini ada 3 rupa. Yang pertama, apa yang dituliskan di dalam kitab Hasyiatus Sawi. Zikrullah yang pertama adalah zikir bil lisan, iaitu zikir dengan lidah, seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Yang kedua adalah zikir bil jinan, iaitu ingat di dalam hati, seperti khusyuk, tawaduk, memikirkan tentang kekuasaan Allah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah zikir bil jawarih, iaitu dengan anggota badan melalui amalan, ibadah, segala perbuatan yang baik dan yang melibatkan fizikal lah. Jadi orang yang berzikrullah ini disebut dalam kitab Hasyiatus Sawi ni, apa kata ulama? Ada 3 kategori orang yang berzikirullah ni. Yang pertama adalah orang yang zikir sama ada dengan lidah, dengan hati ataupun dengan perbuatan. Dia zikir kerana untuk mendapatkan habuan dunia, seperti solat duha nak murah rezeki, baca Al-Waqi'ah untuk murah rezeki, sedekah RM10 nak dapatkan RM70, buat sesuatu kerana nak dapatkan habuan dunia. Walaupun perkara-perkara itu telah pun Allah Ta'ala janjikan dalam sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi siapa yang melakukan zikrullah ni tadi, sama ada dengan 3 perkara tadi, kerana nakkan habuan dunia, kata ulama, dia adalah dani, iaitu orang yang nilainya rendah di sisi Allah, hina di sisi Allah, rendah nilai dia di sisi Allah. Yang kedua adalah orang yang berzikrullah tadi, sama ada berzikir dengan lidah, dengan hati ataupun dengan perbuatan yang baik ataupun dengan ibadahnya, adalah kerana lidukhulil jannah wan najati minan nar, untuk masuk ke dalam syurga dan selamat daripada neraka. Jadi sebenarnya bagi kita inilah maksud sebenar daripada setiap perbuatan baik kita, sama ada zikrullah kita, zikir dengan hati, zikir dengan lidah ataupun perbuatan baik kita, ibadah kita. Inilah sebenarnya maksud kita. Tapi kata ulama dalam kitab Hasyiatus Sawi menyatakan bahawa orang yang begini martabat dia dah tinggi sikit daripada orang yang pertama tadi. Maksudnya ini bukanlah maksud utama lagi, bukanlah maksud yang paling Allah Ta'ala suka. Yang ketiga adalah orang yang melakukan zikrullah ni, sama ada dia berzikir, membaca Al-Quran, ingat Allah dalam hati, khusyuk dan tawaduk dia, ataupun ibadah dia, perbuatan dia yang baik, yang kategori ini dah dipanggil sebagai al-muqarrabin. Siapakah muqarrabin ni? Al-muqarrabin adalah orang-orang yang hampir dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang Allah Ta'ala sangat cintai. Siapakah mereka? Mereka adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda ditanya mengenai solat malamnya. Walaupun Allah Ta'ala dah janjikan baginda keampunan untuk dosa-dosa yang telah lepas, dosa-dosa yang akan datang, walaupun dengan jaminan Allah, dengan janji Allah, Allah dah ampunkan dosa baginda, masih lagi baginda solat malam sehingga kaki bengkak. Istighfar satu hari tak kurang daripada 70 kali. Ketika sahabat bertanya kepada baginda, kenapa ya Rasulullah, kenapa Tuan masih beribadah seperti ini sedangkan Tuan punya dosa telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka apa kata baginda? Afala akunu abdan syakuran, tidakkah aku mahu menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi di dalam kategori ini, kategori yang disebut oleh ulama sebagai al-muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, mereka ini adalah orang yang berzikrullah, sama ada zikir dengan lidah, zikir di dalam hati ataupun melalui perbuatan. Maknanya beribadah, buat baik adalah kerana tanda syukur mereka kepada Allah, sangat menghargai kerana Allah telah mencipta mereka, Allah bagi nikmat macam-macam. Jadi untuk balas nikmat Allah tu, kita buat ketaatan, kita buat benda yang Allah Ta'ala suka.
pendek kata ataupun kesimpulannya adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, sama ada dari segi perbuatannya ataupun maknanya fizikal dia dengan apa, anggota badan dia, hati dia ataupun dengan lidah dia, dia baca Quran, dia berzikir, dia buat semua benda yang baik tu sebab dia tahu Allah Ta'ala suka. Dia baca Quran sebab dia tahu Allah Ta'ala suka, jadi dia baca Quran. Dia sedekah sebab dia tahu Allah Ta'ala suka amalan sedekah, sebab tu dia sedekah. Dia doa kepada Allah, minta kepada Allah apa yang dia nak sebab dia tahu Allah suka hambanya yang berdoa. Allah suka hambanya yang meminta. Bukan dia doa kerana nakkan dunia, bukan dia doa kerana nak akan masuk syurga, nak selamat daripada neraka, tapi dia doa sebab Allah suruh dia doa. Dia doa sebab dia tahu Allah suka hambanya yang berdoa. Dia orang-orang yang macam ni, dia meletakkan kesukaan Allah itu yang paling utama sekali, kesukaan Allah sebagai maksud segala perbuatan dia yang dia buat di dunia ini, maka orang ini akan dikategorikan sebagai al-muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah, kekasih Allah. Jadi orang-orang yang al-muqarrabin ini sebenarnya cukuplah itu menjadi motivasi bagi dia untuk buat ketaatan, buat perkara-perkara yang fardu, istiqamahkan dengan perkara-perkara yang sunat. Jadi orang yang ada rasa macam ni, dia takkan rasa berat untuk nak jaga perkara yang fardu, buat amalan yang sunat, buat perkara-perkara yang baik, untuk kalau bergaduh pun tidak rasa berat untuk menolak tepi ego tu, kerana dia tahu orang yang memaafkan, orang yang mula memberi salam, orang yang menurunkan ego dia, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang. Dia takkan rasa berat kalau dia rasa dia buat tu kerana Allah suka benda tu. Jadi al-muqarrabin ni, orang-orang yang Allah Ta'ala cinta ni, tak perlu dia tadah tangan minta kepada Allah. Belum lagi dia tadah tangan minta kepada Allah, baru terlintas di hati sahaja, Allah Ta'ala dah sampaikan apa yang diinginkan. Jadi apabila Allah Ta'ala menyintai seseorang hamba ini, apa Allah Ta'ala akan buat? Allah akan panggil malaikat Jibril. Allah akan bagi tahu malaikat Jibril bahawa sesungguhnya aku menyintai hamba-Ku ini. Lalu bila Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat Jibril bahawa Allah Ta'ala sayang kepada hamba ni, malaikat Jibril pun akan turut menyayangi dan menyintai hamba itu. Kemudian malaikat Jibril akan bagi tahu kepada seluruh penduduk langit. Malaikat Jibril akan menyeru, wahai penduduk langit, ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah Ta'ala menyintai si fulan ini, Allah Ta'ala menyintai si fulanah ini, Allah Ta'ala sayang kepada orang ni, maka kamu semua pun sayanglah kepada orang ni. Kemudian cinta dan kasih Allah Ta'ala kepada hamba ini diturunkan di bumi dalam penerimaan, dalam bentuk penerimaan, yudha'ul qabul fil ard. Allah Ta'ala kasih sayang Allah Ta'ala ni, cinta Allah Ta'ala kepada orang ni tadi diturunkan di bumi macam mana? Dalam rupa orang akan menerima dia, orang sanjung, maknanya orang sayang dia, orang mudah nak terima dia, orang suka dia, orang senang hati dengan dia. Bila Allah Ta'ala sayang kepada seseorang ni, umpamanya seorang jutawan, apabila dia jatuh hati kepada seorang perempuan yang miskin, contoh kan, dia akan hantar bodyguard dia untuk jaga, untuk perhati perempuan ni, untuk sentiasa dengar apa keperluan perempuan ni, untuk sentiasa mendengar apa keinginan perempuan ni. Belum pun perempuan tu minta dengan jutawan tersebut, dia nak itu, dia nak ni kan. Contohnya dia bagi tahu pada kawan, ataupun dia tulis pada surat, dia tulis pada kertas, teringin nak ini, nak teringin nak itu, terus jutawan tu akan hantar kepada dia. Dan Allah Ta'ala lebih lagi daripada tu. Bila Allah Ta'ala menyintai seseorang, jadi kita tak perlu nak buat sesuatu amalan tu sebabkan nakkan habuan dunia. Tak perlu. Buatlah sesuatu amalan kerana kita tahu Allah Ta'ala suka. Allah bila suka kita, Allah bila dah sayang kita, Allah bila dah cinta kita, Allah tahu macam mana nak dibuat dengan kita. Semoga perkongsian saya hari ini mendapat memberikan anda sesuatu inspirasi, memberikan satu motivasi yang lebih luar biasa. Kalau sebelum ni kita rasa kita berat nak buat satu amalan, kita rasa kita malas nak buat satu amalan, malas nak belajar, malas nak tambah ilmu agama, malas nak ibadah, malas nak buat baik, rasa ringan hati, senang nak buat benda-benda yang dosa ni. Jadi kita tukar mindset, kita tukar motivasi diri kita, kita buat sesuatu ketaatan, tinggal larangan, kerana kita tahu Allah Ta'ala suka benda tu. Jadi insyaAllah kita akan jadi bersemangat. Dan fikir, kalau Allah Ta'ala sayang kepada kita, Allah punya cara Allah jaga kita.
Ya, disebutkan dalam satu hadis, apabila Allah Ta'ala menyintai seseorang hamba, Allah akan menjadi pendengaran yang didengar mendengannya. Allah Ta'ala akan menjadi penglihatan yang dimelihat dengannya. Allah Ta'ala menjadi lidah yang dia bercakap dengannya. Allah Ta'ala menjadi anggota badan yang menjadi kaki yang dia berjalan dengannya, menjadi tangan yang ia menggunakannya. Maknanya Allah akan pelihara dia dari setiap sudut. Allah akan pelihara dia daripada bahaya. Allah Ta'ala pelihara dia daripada kesedihan. Allah Ta'ala pelihara dia daripada dosa dan maksiat. Semoga anda semua mendapat satu manfaat daripada perkongsian saya hari ini. Ya, semoga perkongsian saya hari ini menjadi kekuatan untuk kita sama-sama tingkatkan amalan kita. Ya, tingkatkan amalan kerana apa? Kita tahu Allah Ta'ala suka. Bukan kena jadi alim ke, nak jadi warak ke tak, kita tahu yang Allah Ta'ala suka benda tu. Jadi itulah sebenarnya tujuan kita diciptakan di muka bumi ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.